خصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذرياته وآله وأصحابه وإلى شيخ عبد القادر جيلاني وإلى شيخ جنيد البغدادي وإلى شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكندهلاوي وإلى أمه وأبيه وإلى شيخ إبراهيمية وإلى شيخ زبير أحمد وإلى شيخ أحمد نخودا وإلى شيخ زكوان فائز وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم. وكان بمتابعته ذلك الشيخ البصير شيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثالها. فهو إذن apabila satu orang syekh yang dapat membentuk kepribadian murid tersebut, satu orang syekh yang bersifat mursyidun dan juga murabbin, maka dia akan dapat menghasilkan akhlak-akhlak yang baik kepada dirimu muridnya. Sebab itu kalau kita belajar dengan satu orang syekh, makin teruk akhlak kita, makin buruk akhlak kita, maka berpindah pergi cari syekh yang lain. Jangan sampai perbuatan buruk kita mencemarkan nama syekh tersebut. Bukan salah syekh tu, salah kita. Faham? Kenapa syekh tu dia boleh tarbiyah orang lain jadi baik, tapi dia tarbiyah kita jadi teruk. Faham? Maka kita cari syekh yang lain. Sebab dia khawatiri dengan perbuatan kita akan memburukkan nama syekh tersebut. Itu jadi fitnah yang besar. Faham? Jadi kalau kita tidak rasa macam tidak ngam dengan satu orang syekh tu, maka kita berpaling. Bukan berpaling maksudnya kita tinggalkan dia, tidak terima amal yang dia bagi, tidak. Tapi bagi menutup ruang-ruang fitnah orang lain kepada syekh tersebut. Maka kita pun pergi mencari syekh yang boleh kita masuk, yang kita selesa dengan dia, yang kita rasa sesuai dengan dia. Faham ni? Jadi bila mana berguru dengan betul, syekh tu pula berguru dengan guru yang sampai sanadnya kepada Rasulullah, kita pula berguru dengan syekh tersebut dan kita rasa selesa, maka dia akan menghasilkan akhlak yang baik. Seperti mana yang telah disebutkan semalam, sabar, solat, syukur dan sebagainya. Fahuwa idzan, kalau kita dapat semua ni, nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu lil iqtida'i bihi, dia merupakan cahaya daripada cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, walakinna wujuda mithlihi nadirun. Tapi mau dapat syekh yang macam ni nadir. Tahu nadir? Bahasa Melayu apa? Langkai singgit bahasa Indon kan? Nadir ni siapa? Jarang. Apa dipanggil ni? Limited edition. Faham? Limited edition tu mana nadir. Sangat susah mau dapat syekh yang boleh bentuk akhlak kita, syekh yang boleh betulkan sembahyang kita, boleh betulkan rasa sabar kita, boleh betulkan rasa syukur kita.
Dia boleh ubah kelakuan buruk kita ni kepada kelakuan baik. Ubah berapa darjah? 180 darjah. Kalau 360 darjah jadi buruk, ubah buruk balik. Wah, 360 ni pusing 180 darjah. Ubah daripada buruk kepada baik. Mau dapat syekh yang macam ni, nadir. Faham? Nadir ni mana sangat jarang. Okey? A'azzu minal kibritil ahmari. Mau dapatkan dia tu lebih susah, lebih jarang daripada belerang merah, red sulfur. Okey, red sulfur. Sulfur ke sulfur? Sulfur kan? Sulfur ke? Sulfur bukan menderita ke? Bahasa Inggeris. Sulfur. Paduilah mesti tu. Okey. Minal kibritil ahmari, daripada belerang. Jadi mau dapat belerang merah tu lebih mudah dapat daripada mau dapat syekh yang macam tu. Okey? Wa man sa'adat hu sa'adatu. Okey? Yang mana ketika mana syekh ni membantu kita. Membantu orang yang mau dibantu. Ini pun paling penting juga. Satu orang murid tu dia kena sentiasa rasa ingin ditarbiah. Okay, dia kena sentiasa rasa ingin dididik, dibimbing. Kalau dia kata, macam tak ngam ni dengan aku ni. Faham? Tak sedia Ustaz. Dia kena cari syekh lain lah. Dia kena cari syekh lain. Okay? Fawajada syekhan kama dhakarnahu. Dan dia dapat menemani syekh tersebut. Okay? Dia dapat, maksudnya dia berguru dengan satu orang syekh yang mana syekh ni mempunyai ciri-ciri seperti mana yang disebutkan. Faham? Dia terima syekh tu, syekh terima tu dia. Wa qabilahu syekhu. Maknanya syekh tu terima dia. Faham ni? Ingat tak semua syekh ni terima murid. Seperti mana yang Ustaz beritahu semalam. Tidak sah. Jadi kalau syekh tu tak terima murid, tiba-tiba dia terima, itu benda yang patut disyukuri. Faham ni? Wa qabilahu syekh. Syekh tu sanggup terima keadaan diri dia, ehwal diri dia, keburukan dirinya, maksiat diri dia. Syekh tu sanggup untuk terima. Faham ni? Dan syekh tu pula sanggup terima risiko dapat murid macam dia ni. Okey? Yang bagi ayyahtarimahu zahiran wa batinan. Jadi bila syekh tu sudah terima kamu dengan apa keadaan diri kamu, maka wajiblah kamu untuk ihtiram, untuk muliakan syekh tu zahir dan juga batin. Faham ni? Bukan zahir saja kamu muliakan, batin kamu pun kamu kena muliakan kepada syekh tersebut. Faham ni? Maksudnya bukan setakat kamu di depan dia kamu tunjuk baik, tunjuk beradab, tapi belakang dia kamu tak tunjuk baik. Belakang dia kamu buat benda-benda yang jahat. Belakang dia kamu buat benda-benda yang tak bagus, buat benda-benda maksiat. Itu sudah sudah mencemari batin syekh tersebut. Sebab kamu dapat ilmu daripada dia, maka kamu kena jaga segala zahir batin diri kamu bagi mengelakkan fitnah kepada diri dia. Faham ni? Itu susahnya di dalam berguru. Okey, tapi kalau sudah dapat, maka kita kena pegang ihtiram zahir dan juga batin. Dalam Bidatul Hidayah kan banyak kita diajar ta'limul muta'allim, bagaimana seorang adab murid kepada guru dan juga adab guru kepada murid. Apa adab murid kepada guru? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, siapa ingat? Apa? Jangan banyak bercakap di hadapan guru. Jangan lintas di hadapan guru. Jangan duduk di tempat guru. Faham ni? Itu disebut dalam itu hidayah tu. Ini siap buat side lagi story. Duduk di tempat guru buat side. Faham ni? Itu di antara adab, tak boleh duduk di tempat guru. Okay, tempat yang dikhususkan untuk guru tak boleh duduk di tempat tersebut. Bahasa kita memuliakan zahir dan juga apa lagi adab dia? Kalau bawa kitab guru, tak boleh buka tanpa keizinan. Faham? Contoh bapa guru suruh pegangkan, tolong pegangkan kitab ni. Kita pun pegang, kita pun belek-belek. Belek. Di dalam ilmu kesufian ni benda ni haram. Walaupun hukumnya tak haram, tapi dalam kesufian, dalam ilmu tasawuf, benda ni haram. Faham? Sebab takut ada benda-benda yang tidak patut kita nampak dalam kitab tu. Faham? Contohlah guru tu dia menulis, dia dobit kitab tu. Dobit. Misalnya dia tulis Jawi ke Arab ke kan?
Tiba-tiba kita nampak ada kesalahan. Salah apa ni? Salah apa ni tulisan ni? Sepatutnya jawinya bukan begini, sepatutnya jawinya begini. Lepas tu, Arabnya bukan begini, sepatutnya begini. Nampak? Jadi, dia khawatiri akan berubah pandangan murid tu kepada guru tersebut. Mungkin akan jadi kurang hormat, mungkin dia akan timbul sangka buruk dan sebagainya. Faham ni? Sebab tu ulama-ulama dulu bila mana mau pergi majlis guru-guru mereka akan bagi sedekah gula-gula dengan anak-anak, dengan budak-budak. Kemudian dia akan kata dan dia akan berdoa dengan sedekah tu, dia berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku. Tutuplah aib guru. Sebab apa? Sebab takut kalau dia tahu aib gurunya dan dia nampak aib gurunya, beralih pandangan daripada gurunya. Dia akan semula sudah sangka buruk. Dia akan mula sudah fikir benda-benda yang tidak baik, dan benda itu akan menjadi penghalang kepada keberkatan ilmu yang telah dia terima daripada syekh tersebut. Okay, jadi ambil iktibar daripada kisah Al-Imam Abdullah Al-Andalusi tu yang pernah Ustaz cerita tu, yang mana anak murid Imam Shibli dan juga Imam Syekh Abu Bakar Syekh Junaid Al-Baghdadi. Faham ni? Okey. Jadi barang siapa yang sudah dapat jumpa guru tersebut, maka dia kena ihtiram, dia kena muliakan zahir dan juga batin. Dia kena banyakkan sedekah doa kepada guru dia. Bila dia teringat kepada gurunya, dia kena sedekahkan Al-Fatihah. Begitulah ada batinnya. Faham ni? Amma ihtiramuz zahiri, adapun cara memuliakan guru dari segi zahirnya apa? Fahuwa alla yujadilahu, jangan berdebat dengan guru tu. Ini ndak berdebat. Faham? Dengan guru tu berdebat. Tapi ustaz, dalam muqaddam disebutkan muqaddam. Ustaz tu khatam i'anatul talibin sudah. Kau muqaddam. Faham ni? Cakap bukan main wa min a'lamatil i'rabi. Faham ni? Aku tak tahu apa yang kau cakap. Faham? Tapi belagak tahu. Jadi kalau ustaz tu sudah cakap begitu, jangan kita kata tapi ustaz. Itu jangan. Ataupun di antara zahirnya memuliakan guru apa? Kalau kita bertanya kepada guru kita, faham ni? Yang mana soalan tu kita pernah tanya kepada guru lain. Kita pernah tanya soalan tu kepada guru lain. Guru lain jawab makruh misalnya. Faham? Ataupun makruh lah. Okay? Tiba-tiba kita tanya guru kita, dia jawab haram. Ataupun guru tu cakap sunat, guru ni pula kata bid'ah. Faham ni? Guru ni pula kata bid'ah. Kita tanya guru kita, ustaz, apa hukum gini? Ustaz tu kata haram. Tapi ustaz, saya pernah tanya ustaz lain. Dia kata ustaz lain kata begini. Ini hukumnya haram. Faham? Kenapa haram? Ini bukan haram dari segi fiqh ya. Ini haram dari segi adab. Antum kena ingat tu. Ustaz sebut haram ni haram dari segi tasawuf, adab, bukan haram dari segi fiqh. Jelas ha? Kenapa haram? Sebab seolah-olah kita telah membandingkan ilmu guru-guru tersebut. Tapi ustaz, seolah-olah yang dia ni pula lebih hebat daripada yang ini. Yang ini pula. Jadi dia sudah seolah dia telah membanding-bandingkan ilmu guru tersebut. Jadi benda tu qillatul adab, sangat-sangat teruk adab tu. Faham ni? Sangat sedikit adab kalau kita membanding-bandingkan jawapan daripada guru-guru tersebut. Kecuali kalau kamu baca buku, baca kitab, jawapan pada kitab tu tidak sama dengan jawapan guru antum. Faham ni? Misalnya antum tanya guru antum jawab lain, tapi dalam kitab jawab lain. Yang ini kita boleh tanya dengan beradab. Asif ustaz, minta maaf ustaz kalau kurang adab, izinkan bertanya. Boleh saya ada baca kitab sekian-sekian, dalam kitab tu dia jawab begini ustaz, sedangkan jawapan ustaz jawab begini. Jadi boleh tak terangkan kepada saya, mungkin saya salah faham ibarat kitab tersebut. Jadi ustaz boleh terangkan kepada saya, mungkin saya yang salah faham di dalam membaca kitab tersebut. Itu boleh. Faham? Tapi ustaz di dalam kitab muka surat cetakan ustaz, muka surat perenggan yang begini ustaz tak baca kan? Wah, faham? Ustaz tak baca kan? Okey? Itu jangan. Itu jangan. Ya, jadi Allah yujadilahu, dia tidak boleh berdebat dengan guru dia. Tidak boleh berdebat. Okey?
wala yashtaghila bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin. Dalam kita antum dia sebut apa? Dia tak boleh sibuk apa? Jangan pula suka berhujjah melawannya pada apa jua masalah. Okey. Wala yashtaghila, janganlah dia terlampau sibuk. Okey? Terlampau sibuk bil ihtijaji untuk berhujjah, bersoal jawab dengan guru dia. Okey? Fi kulli mas'alatin, di dalam setiap masalah. Setiap soalan dia mesti nak ngam dengan guru dia. Faham? Setiap soalan lain, setiap soalan memang nak ngam dengan guru dia. Faham ni? Dia berhujjah. Tapi Ustaz hadis ni cakap begini. Kenapa pula Ustaz punya jawapan lain sikit? Ustaz tu pun jawab. Ya, Ustaz jawab begini tapi hadis ni kata begini. Dia bagi lagi hadis lain. Faham ni? Dia berhujjah. Setiap masalah dia hujjah dengan guru dia. Wa in alima khata'ahu, walaupun guru kita tu salah, tak boleh juga berhujjah dengan dia. Faham? Tidak boleh berhujjah dengan kecuali kita minta izin, minta maaf, bagi tahu. Maaf Ustaz, semalam saya terdengar Ustaz cakap begini. Betulkah apa yang saya dengar? Yang itu boleh. Okey? Dia cakap dengan minta keizinan. Itu boleh. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'is salati. Wala yalqi baina yadayhi, maka janganlah dia bentangkan di hadapan gurunya sajjad, si sajad. Bukan, ya. Sajjadatahu, janganlah dia bentangkan di hadapan gurunya sejadah. Tikar sembahyang illa waqta ada'is salati, kecuali masuk waktu solat. Faham ni? Maksudnya jangan terlampau tunjuk action takwa kamu depan guru kamu tu. Faham ni? Okay? Tunggu ustaz tu sudah sedia untuk solat, masuk sudah waktu, baru bentangkan sejadah kah, ridak kah dan sebagainya. Jangan belum masuk waktu lagi antum sudah bentangkan, seolah-olah antum menyuruh ustaz ni cepat-cepat duduk di sejadahnya untuk beramal. Faham ni? Ini apa dipanggil? Satu teguran, satu sindiran secara halus kepada guru. Faham ni? Sindiran secara halus. Fa idza faragha yarfa'uha, dan apabila selesai daripada dia melaksanakan solat, kita pun cepat-cepat untuk mengangkat tikar sembahyang tersebut. Wala yukthiran nawafil salati bihadratihi. Jangan pula ada guru antum di situ, antum pergi bantai sembahyang sunat terlampau banyak. Faham ni? Guru antum duduk di situ, antum pergi sembahyang di tepi-tepi dia, di depan dia ataupun di belakang dia, antum sembahyang solat sunat banyak di hadapan guru. Seolah-olah mau tunjukkan dia ni banyak amal dia. Faham? Guru ni apalah duduk Ustaz ni main telefon. Faham ni? Ustaz pernah kena tu. Ustaz kami dia banyak buang masa pula. Banyak habiskan masa dengan telefon. Telefon. Jadi timbullah sangkaan ini, apa Ustaz ni banyak, kenapa tak banyak dengan Quran, kenapa banyak dengan telefon? Kan? Dia banyak main telefon. Last bila kami tanya, Ustaz boleh tanya sikit. Kami tak mau timbul sangkaan buruk dengan Ustaz. Jadi kami bertanyalah, kenapa Ustaz banyak dengan telefon? Barulah Ustaz tunjukkan kami, rupanya dia ada banyak grup soal jawab dan banyak persoalan yang dia perlu jawab. Faham? Rupanya dia main telefon ni untuk menjawab saja. Jawab soalan. Nama ni. Jadi kita jangan terlampau bersangka buruk. Dia buat sembahyang sunat di hadapan guru dia, seolah-olah gurunya ni tak banyak amal sunat pun. Dia pula yang melebih. Tapi kalau dia minta izin tak ada masalah. Semua ni kalau minta izin tidak ada masalah. Cuma Ustaz minta izin Ustaz, saya mau sembahyang dulu, sembahyang sunat. Boleh tak Ustaz? Kalau dia izinkan boleh. Faham ni? Wa ya'mala ma ya'muruhu syaikhu min al-'amali biqadri wus'ihi wa taqatihi. Dan dia kena beramallah amal-amal apa-apa sahaja amalan yang syekh itu suruh. Apa sahaja amal yang syekh itu suruh dia kena amalkan minal amali biqadri wus'ihi wa taqatihi, dengan amal yang dia mampu untuk buat sekuat sekadar apa yang dia mampu. Okay, itulah antara amal-amal yang zahir. Jangan bersugi depan guru. Okey? Antara ada pula kalau guru tu tak pakai serban, jangan kita pakai serban. Itu antara
antara adab juga. Okey, kecuali kalau guru tu pakai serban, kita boleh pakai serban. Tapi kalau guru tu nak pakai serban, jangan kita pakai. Ini pun antara adab juga. Tapi kalau ustaz tu jenis yang guru tu jenis yang tak kisah, tak ada masalah. Okey, tapi kalau kamu pertama kali jumpa guru tu ataupun kamu selalu ikut pengajiannya tapi kamu tak sempat tanya benda ni, boleh tak minta izin pakai serban? Kamu tak sempat tanya, maka seeloknya jangan pakai. Faham ni? Syekh Nuruddin dia pakai serban. Dia pergi kubur guru dia buka serban dia. Dia buka serban dia untuk hormat dia punya guru. Padahal gurunya itu sudah meninggal, sudah mati. Dia pergi kubur guru dia buka serban dia. Sebelum sampai kubur tu dia buka serban dia. Dia pergi dalam keadaan tidak memakai serban. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Begitu ihtiram dia dengan guru dia. Faham ni? Kita ustaz kita tak pakai serban. Serban kita 7 tingkat. Boleh susun CD lagi. di serban tu. Kan macam begitu kan? Susun CD lagi. Wah, faham ni? Terlampau mau tunjuk yang dia tu amal sunnah. Terlampau mau tunjuk yang dia tu amal. Ustaz biasa, gurunya biasa-biasa saja, pakai baju Melayu, pakai sarung. Dia serban. Ekornya panjang sampai sini. Okey, pusatnya. Rida. Jubah dalam, jubah belah, jubah lagi satu. Faham? 3 jubah dia untuk benteng daripada api neraka ni. Faham? Jubah lagi. Faham? Last jubah maghribi. Yang ada dia punya apa? Apa ni? Dia punya hoodie tu. Itu dipakainya. Apa namanya? Apa ni? Tasbih. Kayu koka ni. Koka yang memang asli kapal Nabi Nuh punya. Faham? Diperbuat daripada kayu seperti mana kayu kapal Nabi Nuh. Koka ni. Faham ni? Lilit di sini. Bukan lilit 1, lilit 3. Sebab panjang dia punya. Dia punya tasbih. Dia punya tasbih ni kalau antum buka daripada masjid ni, boleh antum berzikir tasbih-tasbih sampai pergi masjid luar sana. Panjang dia punya tasbih, lilit. Faham? Sugi 1 di sini, 2 di sini. Faham? Melebihi pula dia daripada gurunya. Letak, tak cukup dengan ridak, letak lagi di sini kain ihtibak tu. Tahu ihtibak tu? Yang orang Habib selalu pakai tu, yang duduk gini tu kan, baru dia pakai. Itu ihtibak tu. Ustaz dah dapat ijazah sanad tu juga. Ihtibak. Dia pakai juga begitu. Faham ni? Beg capal. Macam-macam lah diletaknya di situ. Faham ni? Tak cukup dengan itu. Faham ni? Pakai pula button capal. Ada button tu kan, yang mendekat tu kan. Letak lagi capal di sini, di sini, di sini, sini. 4 penjuru. Untuk apa? Untuk benteng syaitan daripada 4 penjuru. Faham? Melebihi daripada guru. Ditanya, apa perkara yang membatalkan wudu? Tak jumpa Ustaz dalam Iqra. Memanglah bagi gul dalam Iqra. Faham? Kau punya pakaian macam mufti, mengalahkan mufti. Tiba-tiba ditanya bab fiqh perkara yang berkaitan wudu, tak tahu. Jadi aib di situ. Sebab tu kita jangan pakai pakaian yang melambangkan seorang guru. Faham ni? Jangan pakai pakaian yang mana pakaian itu melambangkan seorang guru. Faham? Ini bukan main lagi. Baru belajar Iqra 2 sudah pakai jubah belah. Okey? Baru sok-sok bergambar lagi. TikTok. TikTok apa? Saya terbaca di Facebook. TikTok apa? Dalam kitab Lisanul Arab ada sebutkan. Tahu tak? Dalam kitab Lisanul Arab, siapa? Ibnul Manzur saya. Ibnul Manzur kan? Lisanul Arab, Ibnul Manzur. Nama pengarangnya Ibnul Manzur. Dalam kitab Lisanul Arab begitu apa? Tik tu maknanya syiddatul humuq. Syiddatul humuq. Syiddah ni tersangat-sangat. Humuq ni ahmak, bodoh. Syiddatul humuq, tersangat bodoh. Itu makna tik. Makna tok pula, syiddatul humuq juga sama. Tersangat bodoh juga. Nampak? Dalam kitab Lisanul Arab sebut TikTok. Jadi tersangat bodoh. Okey? Tapi kalau antum gunakan ke tempat yang baik, ada masalah lah. Contohnya antum mau apa? Mau sebarkan ilmu di dalam tu. Antum dakwah. Kan sekarang ni kan orang muda, generasi muda lebih banyak di dalam TikTok daripada di dalam masjid. Tahu ni? Okey? Jadi antum ustaz ke arah 24 jam ustaz. Dakwah ke arah 24 jam.
Okay, jadi saya pun masuk dakwah ke dalam TikTok, Instagram. Jadilah public figure. Public figure. Okay? Saya tanya soalan Ustaz. Orang tanya saya jawab pasal memanah. Wah, ni. Okay? Misal, ya, contoh. Macam-macam lah saya di situ, saya menyanyi, saya berqasidah untuk tarik orang Ustaz. Padahal bukan untuk tarik orang pada sunnah, untuk tarik orang pada diri dia. Ini fitnah. Faham ni? Macam satu orang syekh, satu orang ulama tabligh dijemput bagi ceramah. Bayan dengan ceramah kan lain. Bayan ni kau naik, pom, terus. Allah ada kuasa, Allah ada kuasa. Siapa sedia insya-Allah terus bagi nama. Itu bayan. Ceramah ni insya-Allah akan bersama-sama dengan kita hari ini. Apa namanya? Syekhul Mukarram. Wah, macam-macam lah dipuji-puji di situ. Kan? Jibal min jabalil ummah, gunung daripada gunungnya umat. Wah, macam-macam dipuji-puji di situ. Syekhuna wa ustaduna wa habibana, macam-macam disebut. Al-Fadil, Al-Ustaz, Al-Syekh, Al-Doktor, kan? Beliau ni merupakan begini. Jadi orang Syekh tabligh ni bila dia dengar dia cukup, jangan. Jadi orang tanya dah, Syekh, kenapa Syekh? Mau perkenalkan diri Syekh kepada orang kan? Kalau tak kenal maka tak cintalah. Kata saya datang sini bukan untuk perkenalkan orang kepada saya. Datang sini untuk perkenalkan orang kepada Allah. Kenapa mau cerita saya lebih-lebih? Nampak? Saya datang sini untuk kenalkan orang kepada Allah, bukan kenalkan orang kepada saya. Saya orang tak kenal, apa namanya? Tak ada masalah. Yang penting orang kenal Allah. Orang tak kenal saya pun tak ada masalah. Begitu. Kita lagi kurang tu. Kurang. Ada tu yang kurang lagi. Al-Syekh, Al-Doktor, ada Al-Allamah depan. Al-Allamah Bahrul Faham. Yang luas dia punya kefahaman. Letak semua situ Al-Syekh Pon. Macam-macam. Al-Iblisi. Wah, faham? Semua sekali. Itu kita. Tapi Syekh itu tidak. Syekh itu tidak. Dia kata saya datang sini untuk kenalkan umat kepada Allah, bukan untuk kenalkan umat kepada saya. Itu baru betul. Itu baru betul. Okey? Kenapa boleh masuk situ tadi? TikTok. Okey? Jadi jangan kita niat sesuatu ni untuk kenalkan orang kepada Allah, bukan untuk kenalkan orang kepada kita. Tu bahaya tu. Itu di antara perkara yang takut lari kita punya niat. Jadi kita kena sentiasa perbetulkan niat kita. Baca Ustaz. Bismillah. Wa amma ihtiramul batini bahwa anna kulla ma yasma'u wa yaqbalu minhu zahiri la yunkiruhu bil batini la fi'lan wa la qawlan li'alla yattasima bin nifaq wa illam yastati' tatruk suhbatahu ila ayyu wafiqa batinuhu zahirahu wa yahtarizu an mujalasatihi sahibis su'i liyaqsura wilayata syayatinal jinni wal insi ansahni qalbihi Fayusaffa min lawsi syaitanati wa ala kulli halin yakhtarul faqra alal zina. Okey, yang tadi tu zahir ya, yang ini yang batin. Adapun adab-adab yang batin pula, iaitu pertama, segala sesuatu yang ia dengar daripada gurunya dan telah diterimanya pada zahir, maka jangan sekali-kali ia mengingkarinya pada batinnya. Jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan, supaya ia terselamat daripada tanda orang yang munafik. Dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, maka sebaiknya ia tinggalkan sahaja gurunya itu, sehingga sampai suatu masa yang ia dapat menyamakan batin dengan zahirnya. Kedua, hendaklah ia menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat, supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya
daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan, dan walau bagaimanapun ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Okey, jadi ini benda-benda yang batin ni maknanya bahagian dalam lah, bahagian dalaman iaitu hati kita. Wa amma ihtiramul batini, adapun memuliakan guru dari sudut batin, fahuwa ialah anna kullama yasma'u minasy-syaikhi wa yaqbalu minhu fi zahiri la yunkiruhu fil batini. Apa sahaja perkara yang dia sudah dengar, yang dia sudah terima daripada guru dia secara zahir. Maksudnya guru ni cakap begitu, dia pun ya ustaz, ya ustaz, ya ustaz, ya syekh, ya syekh, ya. Guru dia nasihat kah, bagi amalan kah, ya. La yunkiruhu fil batin. Janganlah dia ingkarkan pula dalam hati dia. Dia sebut ya, tapi hatinya kata tidak. Jadi jangan mengingkari. Zahirnya menyetujui, tapi hatinya mengingkari. Maka jangan sesekali mengingkari apa yang telah dipersetujui oleh zahir. La fi'lan wala qaulan, sama ada benda tu percakapan ataupun benda tu perbuatan. Faham ni? Apapun perkara yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan yang telah dipersetujui zahir, maka jangan diingkari pada batin. Li'alla yattasima bin nifaqi, supaya kamu ni selamat, tidak tertipu dengan nifaq. Tidak tertipu dengan sifat kemunafikan. Munafik ni maksud apa? Zahir cakap lain, batin cakap lain. Munafik lah tu. Faham? Itulah mana munafik. Talam dua muka. Ada pernah kamu tengok talam tiga mukanya? Talam. Mana ada talam tiga? Talam dua saja kan? Depan belakang. Okey? Jadi macam tu juga. Kenapa kita perlu zahir dan batin menyetujui apa yang guru cakap? Supaya tidak timbul sifat munafik di dalam dalam diri. Faham ni? Wa illam yastati', kalau apa yang guru tu cakap, guru tu bagi amalan, kita tak mampu untuk amal. Bagi tahu awal-awal, ustaz minta maaf ustaz, saya tak mampu untuk amal. Bagi tahu awal-awal. Faham ni? Ini ndak ustaz tu sudah bagi amal itu, amal ini, amal itu, bebui mulut ustaz tu bagi amalan, satu pun benda kau nak amal. Faham? Dan kali bagi tahu awal-awal. Ustaz minta maaf ustaz, saya nak mampu amal apa yang ustaz cakap. Jadi ustaz tu boleh cari amalan yang lebih mudah untuk antum amalkan. Faham? Begitu cara dia. Bukan terima, qabil tu bangga. Faham? Post status alhamdulillah. Hari ini bulan Rabiul Awal yang mulia, telah ku terima sanad daripada guruku yang mulia juga. Seperti mana mulianya bulan ini, begitu mulia juga sanad kami. Faham ni? Berbangga-bangga dengan keilmuan dan juga sanad yang diterima. Tapi amal tidak. Faham? Amal tidak. Dibagi sanad untuk amalkan benda ni, tak mau amal. Dibagi sanad untuk amalkan benda ni, tak mau amal. Faham ni? Dan dibagi syarat untuk melaksanakan amal tu, syarat tu pun dia nak buat. Contoh, ustaz suruh pakai serban, mau dapat ijazah serban, okey, pakai serban 40 hari. Itu pun dia nak buat. Dengar awal-awal je, 40 hari bani. Nampak? Terus nak amal. Terus lemah semangatnya untuk itu tipuan syaitan lah tu, untuk kita tidak mengamalkan sunnahnya. Faham ni? Begitu. Macam semalam kami belajar dengan guru ruqyah kami, ijazah apa ni? Ijazah garam laut. Kan biasa orang pakai ruqyah ni garam laut, garam bukit. Jadi semalam kami diijazahkan garam laut. Letak dalam kaca, kan? Letak dalam kaca. Lepas tu letak garam, letak air. Simpan di penjuru yang kita rasa ada jin, yang kita rasa ada gangguan. Tak kisahlah, letak saja di mana-mana. Lepas tu ustaz kami kata, okey, buat 3 hari. Saya mau dengar laporan daripada kamu semua ni, buat dan amalkan dalam masa 3 hari. Ustaz mau dengar kamu yang laporan. Apa berlaku kepada air tu? Adakah air tu berubah? Adakah air tu tak berubah? Kata ustaz kami, ada satu orang pelajar, ustaz punya kawan, ustaz kalau pecah macam mana? Kan semalam disuruh buat. Jadi semalam sudah dibuat.
Ustaz kalau pecah macam mana? Kalau pecah, kau pergi cari Ustaz Darul Syifa, pergi rawat, pergi pagar kau punya rumah. Tu maknanya jin tu bukan jin yang biasa-biasa. Jin yang level tinggi. Jadi mesti gelas kaca Ustaz kami cakap. Dia nak boleh gelas plastik sebab jin ni dia nak boleh berinteraksi dengan benda-benda kimia. Benda-benda kimia. Okey? Tahu lelaki tu kan asgaban. Wah, tu yang di Facebook tu, yang di pam minyak tu. Ada kan ni orang. Nah, betul. Ni lelaki ni asgaban, Rosyam Nur. Wah, tiba-tiba asal Rosyam Nur. Okay, jadi dia akan interact dengan benda-benda alami. Kan kaca diperbuat daripada apa? Daripada tanah, daripada pasir kan? Daripada tanah akhirnya menjadi kaca kan? Dimampat dia jadi kaca. Jadi dia akan berinteraksi. Jadi semalam kami dapat ijazah itu. Jadi tapi dengan syarat ijazah itu akan qabul, akan diterima lepas buat benda tu. Biarkan selama 3 hari. Kalau tak buat tak dapat lah. Ini dipanggil ijazah bersyarat. Dia pun buat. Macam-macam lah. Ijazah jari syahadah. Dulu kalau kita merawat meruqyah biasa-biasa saja. Scan begitu saja di mana ada ni kan. Lepas tu diijazahkan jari syahadah. Wah, lagi kuat. Cuba jari syahadah ni kita buat dalam sembahyang kita. Makrifatkan jari syahadah ni begini. Letak saya di badan pesakit tu dah tahu dah di mana jin tu berada, di mana sakitnya tu berada. Masa benar try lah hari tu. Ini tetapi di Tanjung Batu hari tu saya cek. Terus sakit dia bagian sini. Dia Ustaz tanya sakit macam mana, dia kata menyucuk macam pisau. Sebab sebelum tu memang Ustaz makrifatkan jari tu seperti pedang. Jadi dia rasa cucuk macam pisau. Jadi kita makrifatkan benda tu apa? Api kah, air kah? Jadi dia akan rasa, dia akan react. Kalau kita rasa api, kalau kita makrifatkan api, dia akan kata rasa apa? Dia akan rasa panas. Sebab kita sudah makrifatkan api. Macam itulah. Jadi benda ni tak akan makbul, tak akan qabul kalau tidak ada ijazah. Dia kena ada. Jadi apa yang diijazahkan tu kita amalkan. Kecuali kalau kita tak mampu. Jadi dia bagi tahu sini apa? Wa illam yastati, kalau kamu tak mampu buat apa yang diijazahkan tu, yatruk, tinggalkan sahbatahu, tinggalkan guru tersebut. Jadi di sini ada dua makna ya. Yang pertama, tinggalkan guru tersebut, jangan ambil ilmu, jangan ambil amal daripada ilmu tersebut, daripada guru tersebut. Yang kedua, jangan tinggalkan, tapi amal tu yang kamu tinggalkan. Faham? Amal tu yang kamu tinggalkan. Okey? Sampailah ila ayyuwafiqa batinuhu zahirahu, sampailah kamu rasakan boleh buat. Jangan qabil tu syak. Faham ni? Selagi masih belum mampu, tak payah dulu qabil tu. Kalau sudah rasa boleh buat, sudah mampu sudah, baru sebut qabil tu al-ijazah seperti mana yang diijazahkan dulu. Boleh. Ini tidak, kita semua terima, akhirnya tak amal. Wa yahtarizu an majalasatihi sahibasu, maka berpalinglah, jauhlah daripada duduk di dalam majlis bergaul dengan orang-orang yang jahat. Okey, jahat hati, jahat perangai. Liyaqsura wilayata syayatinal jinni wal insi. Okey, min sihni qalbihi. Okey, kalau darun minhaj min sihni. Min sihni. Okey. Boleh juga min sahni pun boleh juga. Min sahni qalbihi. Supaya apa? Supaya dia tidak buka piringan hatinya tu kepada pintu kejahatan. Kepada pintu kejahatan. Wilayata syayatinal jinni wal ins, daripada wilayah syaitan, jin dan juga manusia. Okey? Sebab tu jangan kita terlampau obses dengan syaitan, dengan jin, sehingga kita percaya kepada mereka. Misal kita scan. Oh, anu ni. Jin tu bagi tahu begini. Si anu ni yang buat. Faham ni? Itu saja dia punya ayat. Itu saja dia punya ayat. Kan orang jauh ni, orang dekat dia ni. Dari dulu begitu. Faham ni? Padahal tak ada kaitan pun. Faham ni? Tapi begitulah dia punya skripnya. Ustaz boleh tahu ke Ustaz siapa yang buat ni? Ustaz tu pun cek.
Aku bagi apa? Dulu, kini dan selamanya. Faham ni? Yang pertama, antum jangan 100% percaya. Faham ni? Jangan 100% Percaya. Antum hebat macam mana pun, dapat kuasa jin tu macam mana pun, jangan percaya apa yang dia cakap. Sebab jin ni menipu. Sampai satu tahap kamu akan ditipu. Percaya tak Ustaz? Sampai satu tahap kamu akan ditipu. Okay? Sebab berurusan dengan jin ni, dia ada win-win situation. Kau bagi aku ini, aku bagi kau itu. Dia ada win-win situation. Dia mustahil dia bagi kita ini, kita tak ada bagi dia apa-apa. Itu mustahil. Faham? Sangat mustahil. Dia bagi kita ini, kita akan bagi dia sesuatu. Nampak? Jadi jangan. Faham? Jangan terlampau percaya. Antum pun jangan juga terlampau percaya kalau ada perawat-perawat datang. Oh, ni yang buat kamu ni begini, yang begini. Oh ya kau Ustaz, patutlah saya mimpi dia. Nampak? Rupa-rupanya memang jin tu daripada awal lagi mimpi supaya kamu percaya dengan apa yang perawat tu cakap. Macam yang Ustaz cerita tu lah, yang apa ni? Yang apa namanya ni, yang menangis tu. Siapa namanya ni? Saya pun lupa sudah. Baru saya cerita beberapa hari yang lalu. Siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang dia menangis ni. Siapa? Apa? Ahli ibadah. Ya, sama pemabuk tu. Ustaz ada bagi tahu namanya ke hari tu? Barsisa. Betul. Siapa jawab tu? First time. Ya? Oh, jadi masa ni kau ada dalam kelas lah, Patih. Kau nak pergi tandas lah masa tu. Masa yang Barsisa ni. Nak pergi tandas lah kan? Kalau nak dapat jawab, masa tu kau pergi tandas lah. Okey? Jadi, Barsisa tu. Kan? Kan ada orang menangis tu. Lepas tu ada orang rasuk. Yang menangis tu siapa? Yang merasuk tu siapa? Semua anggara jin. Semua anggara syaitan. Faham ni? Jadi akhirnya dia pun ahli ibadah macam itu pun tertipu. Faham ni? Apatah lagi kita yang cikai-cikai, yang memang tak beribadat, yang buat dosa, tak ada orang nampak. Faham? Kita lagi lah muda-muda di. Akhirnya apa? Akhirnya kita pun bagi tahu, oh yang buat ni jiran kamu juga ni. Jiran kamu juga ni. Adalah yang dia tak puas hati mungkin. Kamu ada bisnes kau? Ya, Ustaz ada bisnes. Kan betul? Nampak? Mulalah. Jadi jin ni kan main di situ. Faham? Dia kan main. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang ini pun bermasa muka dengan yang sebelah ni tak tahu apa-apa. Difitnah. Antum bayangkan memfitnah orang menyihir. Sihir tu salah tu. Kau fitnah orang sihir pula, lagilah bahaya. Orang tu tak buat apa-apa tapi kau cakap dia yang sihir. Faham? Lagi bahaya. Suatu hati-hati. Okey, apa yang jin tu cakap boleh terima, tapi jangan percaya bulat-bulat. Terima saja, terima, tapi jangan percaya. Faham? Okey? Satu lagi jin paling suka apa? Satu lagi jin paling suka orang yang berroh. Itu paling favorite-nya. Hobinya tu. Faham? Hobinya. Kalau kau nak keluar, aku tikam kau. Kalau kau nak keluar, aku bunuh kau. Kau nak keluar, aku bakar kau. Bunuhlah. Jin ni, dia suka uji kita. Faham? Dia suka main dengan kita. Kalau kau nak keluar, aku tikam kau. Tikam. Nampak? Tikam. Mana kamu tikam? Labu kah? Apa? Tikam. Rupanya main game. Faham ni? Itu jin paling suka. Faham? Akhirnya kita tikam pun tak berkesan. Akhirnya jin akan ketawakan kita. Apa kau boros ya aksen? Apa ndak je kau boleh buat aku mati, ndak je kau boleh aku buat. Nampak? Jin ni dia suka menguji kita. Okey, jadi jangan kita kata kalau kau nak keluar aku bunuh kau punya keturunan sampai 70 masuk neraka jahanam. Jangan. Bagi tahu je kalau kau nak keluar, aku akan bacakan ayat-ayat ruqyah dan mungkin kau akan panas. Jadi sebelum tu keluarlah awal-awal. Bagi tahu begitu. Jin ni dia akan suka dengan orang yang berinteraksi dengan lembut. Dia akan suka berinteraksi dengan orang yang lembut, dengan orang-orang yang bercakap benda yang baik. Faham ni? Macam satu orang Habib apa namanya ni, Ustaz lupa. Indonesia ni. Habib apa nama ni yang dia pernah duduk kuliah Buya Yahya ni? Habib Novel. Habib Novel Al-Idrus kan? Dia cerita dia pernah merawat orang. Tapi dia kata saya tak pandai merawat. Tapi dah orang panggil Ustaz Habib pula, dia panggillah merawat.
Dia pun rawat. Akhirnya jin tu keluar. Beberapa lama lepas tu jin tu masuk balik. Dia ruqyah lagi, ruqyah, jin tu keluar. Datang balik. Jadi kata Habib ni, ruqyah pun tak berjalan ni mesti ada sebab ni. Dia pun tanya, kamu ni jin apa? Dia kata jin Islam. Kenapa kamu masuk dalam badan dia? Dia kata, sebab aku sudah cinta dengan orang ni. Sebab aku sudah cinta dengan orang ni. Jadi Habib ni, dia tak pakai ruqyah sudah. Dia pakai akal. Ni akal pun penting. Bukan kau ruqyah 30 juzuk je. Bible pun dibaca sekali. Tak berkesan 30 juzuk, Bible dibaca. Faham ni? Taurat, Injil semua dibaca. Faham? Iqra. Wah, Iqra. Bata sah. Keluarlah cepat. Mana sudah aku ni? Jimaho. Faham ni? Semua ni dibaca. Aba aja ada atau aku itu kola-kola. Keluarlah cepat. Faham ni? Sampai Iqra pun dibaca. Tak tahu sudah membaca. Jadi kata Habib ni, dia kata perawat ni, dia kata dia kena bijak juga. Dia kena bijak juga. Bukan baca ruqyah, dia kena bijak guna otaknya. Jadi dia pun main psikologi. Dia kata, betul kau cinta? Betul. Apa bukti kau cinta dia? Kata Habib Novel. Dia kata, buktinya saya mau bersama-sama dengan dia. Saya duduk di badan dia, so saya cinta dengan dia. Kata Habib Novel, adakah orang yang mencintai itu sanggup untuk menyakiti orang yang dia cintai? Dia kata, tidak. Perbuatan kamu ni menyakiti sudah dia. Kamu masuk dalam badan ni menyebabkan dia ni sakit. Dia ni tak tidur malam, dia begitu, dia begini, sakit seluruh badan dia. Kalau betul kecintaanmu, kau takkan buat dia sakit. Nampaknya orang bijak. Kalau betul kecintaanmu ni, kau takkan buat dia sakit. Jadi kalau betul kau cinta dengan dia, kau buktikan kau tidak menyakiti dia. Keluar daripada badan dia, kau nampak daripada jauh saja. Jangan masuk badan dia. Akhirnya jin tu keluar, sampai sekarang dah masuk-masuk. Sebab dia membuktikan cintanya apa? Untuk tidak menyakiti orang yang dia cinta. Dia ruqyah kah? Tidak. Dia guna akal. Begitu caranya. Faham ni? Tapi jangan pula action nanti kamu orang-orang kerasukan saya. Orang tak panggil pun. Tiba-tiba saya. Tidak ada saya. Duduk depan dia. Assalamualaikum. Kafir aku. Kafir. Macam mana kau mau jawab? Kafir. Rupanya jin tu jin kah? Jin kafir. Aku pun kafir lah juga. Ikut kafir juga dengan jin tu. Faham ni? Sebab terlampau ketakutan. Okay? Jadi jangan benarkan ada wilayah syaitan, jin, keburukan manusia bersarang di dalam hati kita. Faham ni? Min sahni qalbihi, daripada piringan hati dia. Fayusaffa min lawthi syaitanati. Sehinggakan akhirnya apa? Kalau dia benarkan jin, syaitan, keburukan manusia dalam hati dia, akhirnya akan jadi apa? Fayusaffa min lawthi syaitanati. Akhirnya dia pun akan bersifat dengan sifat syaitan tadi. Dia pun akan bersifat dengan sifat jin tadi. Faham ni? Wa ala kulli halin yakhtarul faqra 'alal ghina, dan di dalam apa-apa juga keadaan, maka dia kena lebih memilih fakir daripada kekayaan. Itu berkenaan dengan batin. Okey, baca. Amma a'lam anna at-tasawwufa lahu khaslatan al-istiqamatu ma'allahi ta'ala was-sukuni 'anil khalq. Faman istaqama ma'allahi 'azza wa jalla wa ahsana khuluquhu bin-nasi wa amalahum bil-hilmi fahuwa sufi. Ini dia bagi tahu kita siapa sufi sebenar ni. Bukan kita gelarkan diri kita sufi, tapi tidak tahu apa sebenarnya ciri-ciri pada seorang sufi tersebut. Thumma, kemudian i'lam, ketahuilah, anna tasawufa, sesungguhnya tasawuf itu lahu khaslatani, ada dua perkara. Pada tasawuf itu ada dua perkara. Yang pertama, al-istiqamatu ma'allahi ta'ala. Istiqamah bersama-sama dengan Allah. Maknanya dia letakkan Allah di mana sahaja dia berada. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis qudsi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada. Bertakwalah kamu di mana sahaja kamu Sebab kita mungkin mampu bertakwa di hadapan orang.
Tapi tidak ada orang nampak. Di dalam bilik yang tertutup, dengan pintu yang tertutup, pintu yang terkunci, langsir yang terkunci, pada waktu malam yang gelap gulita, hujan yang lebat, wifi berkelajuan tinggi, handphone di hadapan mata kita. Disitulah diuji takwa kita yang sebenar. Adakah takwa kita ini sama seperti mana yang kita tunjukkan di hadapan orang, ataupun berbeza sama sekali dengan apa yang kita tunjukkan di hadapan orang? Sebab tu kata kata ahli sufi, ramai orang yang memusuhi syaitan di hadapan manusia, tapi di belakang manusia rupanya dia sahabat karib dengan syaitan tersebut. Depan manusia bukan main lagi, syaitan ni aduwwum mubin, musuh yang nyata. Yahudi bukan musuh kita, Israel bukan musuh kita ini syaitan. Wah, faham ni? Belakang syaitan berkawan, sabgam sama-sama. Faham ni? Okey, buat maksiat atas dorongan nafsu dan juga syaitan. Tapi depan manusia bukan main lagi, dialah orang yang paling bertakwa di kampung dia. Tapi di rumah dia orang yang paling memusuhi Allah dan Rasulnya. Faham? Berkawan dengan syaitan. Yang ini kita mau jauhi. Kita kena banyak istiqamah, banyak melaksanakan amal supaya dijauh daripada syaitan. Banyakkan baca doa apa ni? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku minta jauh daripadamu. Daripadamu pula. Aku minta jauh dengan kalimat-kalimatmu ni ya Allah daripada semua kejahatan-kejahatan makhluk. Kejahatan jin kah, kejahatan syaitan kah, kejahatan manusia kah, kita minta jauh. Baca ni. Okey, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca banyak-banyak doa-doa begini. Baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Baca tu. Okey, itu dipanggil muawwidzatain. Okey, dua muawwidzah. Dua surah yang dimulakan dengan qul a'udzu. Baca tu. Itu pun penghalang daripada keburukan-keburukan makhluk. Okay, jadi kena istiqamahlah dengan apa yang kita amalkan. Wasakunu 'anil khalqi, dan kita kena berakhlak dengan makhluk. Ini pun penting juga. Sebab takwa ni dia mesti ada dua. Takwa ni dia hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Okey? Itu makna takwa. Mesti ada hubungan dengan Allah, mesti ada hubungan dengan manusia. Di dalam kalimah Arabnya berbunyi at-taqwa. Takwa itu terpecah kepada dua. Yang pertama dipanggil al-bu'dul ijtimaiyah. Al-bu'du al-ijtimaiyah, hubungan dengan manusia, ijtima' manusia. Satu lagi al-bu'dur rabbaniyah, hubungan dengan Allah. Jadi mesti ada dua ni. Tak boleh dengan Allah saja kita jaga, dengan makhluk tidak jaga. Okey? Jemput ustaz datang ke rumah, baca kenduri. Sila ustaz masuk ustaz. Ini syiaklah rumah kami ustaz. Syukurlah. Wah, syukurlah. Rumah ada, ramai lagi yang tak ada rumah. Syukurlah, belajar bersyukur. Padahal baru satu nombor tu cakap, ini syak ustaz, rumah yang kami ada. Ustaz tu cakap, syukurlah. Tak bersyukur ke? Doalah supaya rumah ni jadi penghalang daripada api neraka. Tak boleh. Faham? Dia kena ada sifat kelembutan. Ini syak ustaz, rumah yang kami ada. Syukur, alhamdulillah. Moga-moga rumah ni yang kamu kata ini syak ada ni, moga-moga hiduplah bacaan Quran di dalamnya. Hiduplah al-muk di dalamnya. Hiduplah sunnah-sunnah Nabi di dalamnya. Moga-moga rumah ini juga penghalang untuk kita nanti di hari akhirat di dalam neraka. Begitu. Ini tidak Josh. Josh yang tidak Josh yang tidak berilmu. Faham ni? Antum jangan terlampau Josh begitu sampai apa dipanggil ni? Meruntuhkan, memecahkan hati orang. Jadi wasukunu 'adil khalqi, dia mesti ada rasa tenang dengan orang. Tenang dengan makhluk, tenang dengan binatang, tenang dengan manusia, tidak memusuhi orang. Orang memusuhi dengan dia duluan minta maaf. Orang baling batu, dia baling bunga. Orang baling najis, dia baling hadiah. Masya-Allah. Ini baru akhlak. Tahadu tahabbu. Saling beri hadiah, kamu akan saling berkasih sayang. Okey? Waktu ini tipu dibolehkan.
Tipu dibolehkan. Contoh, dua orang bergaduh, kita mau mendamaikan. Okay, Azmi dengan Rafi bergaduh. Ustaz jadi orang tengah. Okay, Ustaz jadi orang tengah. Ya, Ustaz jumpa si Rafi. Rafi, ini gula-gula si Azmi bagi tadi. Padahal si Azmi ada bagi apa-apa. Faham? Ini Rafi, si Azmi bagi tadi gula-gula. Dia minta maaf. Ustaz pergi jumpa si Azmi pula. Azmi, ini gula-gula si Rafi bagi tadi. Dia minta maaf. Padahal mana ada cakap minta maaf. Tapi Ustaz apa? Jadi orang tengah bagi hadiah untuk mendamaikan mereka. Yang ini boleh. Yang ini boleh. Untuk mendamaikan kedua pihak yang sedang bertelaga. Jangan kita pergi batu api pula. Allah, dia lestek telingamu. Nasa kau nak melawan? Lestek kalau kau berani. Wah, dia melestek. Allah, dibalas. Sekejap kalau berani. Akhirnya dia bertepuk tangan situ. Orang sudah mau mati dari situ berhantam. Dia nanti di hari akhir macam begitulah. Faham ni? Sabung ayam, semua ni akan jadi apa? Akan jadi balasan nanti di hari akhirat. Faham ni? Sabung-sabung ayam tu yang dihidupkan, nanti di hari akhirat ayam tu yang sabung kita nanti. Sabung dengan tuan punya ayam tu. Ayam tu pula kata, kamu pula yang bersuntuk. Coba. Faham ni? Jadi dia kena ada sukun, rasa tenang dengan makhluk. Jadi sudah buat riadah. Facebook sudah buat riadah. Jangan share benda-benda yang tak bermanfaat. Ada buat? Jadi buatlah riadah tu ya. Riadah latihan tu. Faman istaqama ma'allahi 'azza wa jalla Sekejap ya. Okey, dalam Darul Minhaj tak ada tu perkataan. Mana ni? Dalam Darul Minhaj tak ada tu perkataan ma'allahi azza wa jal. Dia tulis faman istaqama, itu saja. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nasi. Barang siapa yang beristiqamah dengan apa-apa yang dia amalkan, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wa ahsana khuluquhu bin nasi, dan dia berakhlak baik. Ini antara orang yang dekat dengan Nabi ni. Nabi kata aqrabukum minni, Nabi tunjukkan dua tangannya ni. Aqrabukum minni yaumal qiyamati, orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari akhirat. Nampak begini, dekat dengan Nabi. Nabi kata apa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling terbaik akhlak. Yang paling terbaik akhlaknya. Itulah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW nanti di hari akhirat. Maknanya apa? Maknanya dia akan duduk berada di syurga yang paling tinggi bersama Nabi. Sebab Nabi ni syurga Jannatul Firdaus paling tinggi. Dia bersama dengan Nabi, maknanya apa? Maknanya dia pun duduk di Jannatul Firdaus. Okey? Sampaikan dikisahkan ada satu orang nanti bila dia masuk syurga, dia buka pintu rumahnya, di depan rumah Nabi Musa, di kiri rumah Nabi Isa, di kiri rumah Nabi Ibrahim. Berjiran dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak ada seorang nabi pun yang tidak membawa akhlak yang mulia. Okey? Semua nabi membawa akhlak yang mulia. Maka kita pun berusaha dengan berakhlak yang paling mulia. Faham ni? Apa iman yang paling rendah? Memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara se-Islam. Itulah yang paling rendah. Memasukkan kegembiraan tu yang paling rendah. Jadi kalau kita tak mampu memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara se-Islam, jangan pula kita menyakiti hati saudara se-Islam. Faham ni? Sebab kehormatan seorang mukmin lebih berharga daripada kehormatan Ka'bah. Ka'bah tu mulia sudah tu. Tapi mulia lagi kehormatan seorang mukmin tu. Apatah lagi darah dia. Faham ni? Apatah lagi maruah dia. Kau pergi viralkan maruah dia, kau kasih jatuh air muka dia, itu dosa yang sangat besar. Okey? Lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah. Jadi kena berhati-hati. Jadi minta maaf lah, chat lah. Malam ni chat semua. Chat semua kawan-kawan. Maafkan saya kalau saya ada terkasar bahasa, terfitnah, terumpat, tercuri. Faham ni? Semualah yang tu termaki. Apa lagi?
Apa lagi Yamin? Tertumbu, terfitnah, terolok, tersakiti. Apa lagi? Terviral, terumpat. Faham ni? Terminta shuttle. Wah, apa macam tu? Okay? Terminta kredit. Nah, Aikal, sebut semua tu. Okay? Minta maaf tu semua. Supaya kita bangun pagi dalam keadaan sejahtera hati kita. Tak ada sudah musuh dengan orang. Tak ada sudah sakit hati dengan orang. Okay? Maknanya kita berhusnul khuluq dengan orang. Faham ni? Itulah orang yang paling dekat sekali dengan Nabi. Okay? Ada juga Nabi sebut begini apa? Ana was-sa'ah kahatain. Kiamat. Nabi kata antara aku dengan kiamat jaraknya begini. Nabi tunjukkan sababah dan wusta. Okay, ini wusta. Ini sababah. Jari telunjuk sababah. Ini wusta. Faham ni? Jangan pula kamu lepas ni. Wusta betul dia ni. Faham ni wusta betul dia ni. Ni, okay, ni jari tengah, jari telunjuk. Nabi kata begini. Ana was-sa'ah kahatain. Aku dengan Kiamat. Aku ni maksudnya waktu aku dilahirkan. Faham ni? Okay? Hari aku dilahirkan, jarak aku dilahirkan dengan jarak kiamat, jarak dia kahatain, seperti mana dua jari ni. Itu Nabi sebut waktu 1400 tahun yang dulu. Begini sudah jaraknya. Sekarang macam mana? Mungkin begini sudah jarak dia. Faham? Waktu Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi nampak malaikat apa ni peniup sangkakala ni? Israfil. Faham? Malaikat Israfil. Nabi nampak sudah malaikat Israfil ni, dia sudah letak dia punya seruling tu di mulut dia. Letak sudah. Bila-bila masa Allah kata tiup, dia akan tiup. Terudut. Faham ni? Bukanlah begitu. Lain. Mana ada riwayat hadis bagi tahu bunyinya tudut. Tak ada. Faham ni? Orang pun tak tahu macam mana bunyinya. Okey? Tapi ustaz kami bagi tahu, Maulana Amir Hamzah, dia bagi tahu bunyinya tu merdu. Merdu betul bunyinya. Sampaikan orang yang di dalam rumah keluar rumah. Orang yang di dalam kenderaan keluar daripada kenderaannya untuk mendengar bunyinya tu. Sedap betul bunyinya, merdu, tidak pernah antum dengar. Ya, lama ada orang pernah dengar bunyi pipa sangkakala kan? Bunyinya sangat indah. Tapi makin lama makin kuat. Sedap tapi makin kuat. Makin kuat sampai apa? Sampai orang tutup dia punya telinga, yang pecah bukan gegenang telinga, yang pecah jantung dia. Terlampau kuatnya audio tu. Bunyi mikrofon apa namanya? Malaikat Israfil punya seruling tu. Sampai begitu sekali dia punya bunyi. Sampai pecah. Itu menandakan Jadi Nabi naik tu, Nabi nampak sudah malaikat Israfil meletakkan seruling tu di mulut dia sudah. Bila-bila masa tunggu arahan je daripada Allah. Allah kata, "Geng, tiup, hancur. Kau waktu tu buat ibadat kah? Kau waktu itu buat maksiat kah?" Tak ada. Dia akan pecah lah waktu tu. Wa ma'amru sa'ati illa kalamhil basar. Okey? Wa amalahum bil hilmi, dan juga bermuamalat dengan lembut. Okey, dengan manusia. Mana berhubungan, cakap benda yang elok-elok, okey, jangan menyakiti saudara. Kalau kita tahu kita punya kawan ni jenis yang tak suka, yang tak boleh terima pancungan, yang tak boleh kena sindir, yang tak boleh kena ejek, janganlah diejek. Sebab ada orang ni dia mengejek kuat dia ejek. Apa dipanggil? Koyak. Faham? Dia dengan Israel sama-sama koyak. Faham ni? Dia mengejek nombor 1. Faham ni? Dialah mufti mengejek. Okay? Mufti sahibul wilayah mengejek. Tapi diejek, koyak. Faham ni? Jadi kalau kita sudah tahu perangai orang tu begitu, janganlah kita pergi ejek. Jaga hati dia. Faham ni? Okay? Wa amalahum bil hilmi, dan bermuamalat dengan baik, fahuwa sufiyun. Inilah sufi yang betul. Inilah sufi, jaga amalnya dengan Allah, berakhlak mulia dengan manusia. Bas itu siap. Itulah sufi.
Ada orang dia beramal depan manusia tapi di depan Allah dia nak beramal. Faham? Maknanya dia beramal ni ditunjuk depan orang saja tapi depan Allah tak ada. Okey? Okey, terus. Sikit lagi kita habis. والاستقامة أن يفضي حظ نفسه على أمر الله تعالى وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالف الشرع. Okey. Istiqomah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan pribadinya. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu. Bahkan sebaliknya, engkau paksakan dirimu untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Okey, jadi apa makna istiqamah? Ayyufdiya hadza nafsihi. Boleh baca ya, boleh baca yuf. Ayyufdiya hadza nafsihi. Okey, Maulana, kejap. 15 minit. Ayyufdiya hadza nafsihi ala amrillahi ta'ala. Jasman, tengok di luar ada Maulana Sufyan kah? Maulana Ismail Mufti di luar. Tengok parking dorang, sediakan parking di belakang. Ayyufdiya hadza nafsihi ala amrillahi ta'ala. Istiqamah itu apa? Iaitu dia apa nama ni? Dia mengorbankan harta diri masanya untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk puaskan nafsunya, bukan untuk puaskan keinginan dirinya, tapi untuk puaskan keinginan Allah. Sebab dia tak akan puaskan keinginan dirinya di dunia, dia tak akan dapat puas. Sebab keinginan dirinya hanya akan dapat dipuaskan di syurga. Di dunia ini bukan tempat memuaskan keinginan. Wa husnul khuluqi ma'an nasi, dan makna berbuat baik kepada manusia itu alla tahmilan nasa ala muradi nafsika. Kau tidak bawa mereka, paksa mereka ikut apa kemahuanmu. Faham? Tidak memaksa mereka mengikut apa yang kau mahu. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim, bahkan kau pula yang paksa dirimu untuk turut keinginan mereka. Itu baru betul. Faham ni? Jangan paksa orang ikut kita, tapi kita yang kena ikut orang. Faham ni? Tapi dengan syarat malam yukhalifu syar'a, selagi mana benda yang kita ikut tu tidak bertentangan dengan syarak. Faham ni? Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini ya. Allahu Akbar. Maulana Sufyan. Mana yang lain? Maulana Ismail mana? Maulana sendiri. Ustaz Zul. Okey, selesai sudah. Okey, cukuplah sampai di sini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan, dan kita ada Ustaz Zul kat situ. Ada? Saya tahiyat masjid kah? Tengok ya, sembahyang tahiyat masjid. Sembahyang tahiyat apa? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan, dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila al huda wa da'wa 'ala al khair wal hathu 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa khususan fi hadhihi al-laila fi manamina.
Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadu billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.